Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan berita yang paling menggemparkan. Perdana Menteri. Ingat ya, siapa bekas Perdana Menteri yang kita ada di Malaysia. Anda pasti tahu siapa orang-orangnya. Bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Ini dinyatakan sendiri oleh Menteri Undang-Undang Malaysia, iaitu Azalina Othman Said. Wow, ini memang luar biasa. Pada pikiran anda, siapakah bekas Perdana Menteri yang mungkin dirujuk oleh Azalina Othman Said ini? Wah, ini memang panas. Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab, menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara hari ini. Beliau mendedahkan, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti. Tiada ada siapa yang tahu kenapa keputusan dibuat sembunyi. Dibuat sembunyi menyebabkan kita hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas SAS. Dia dipanggil tetapi dia tak datang. Dan kini sudah ada Suruhanjaya Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap. Katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azalina menjelaskan, perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Beliau menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan batu putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya semua pihak perlu memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri dalam pasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sihat pada pentadbiran negara. Menjelaskan perkara itu, Azalina berkata, tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak kurang 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 kilometer dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan PH yang diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Berita harian, bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih, kata Azalina Othman Said. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa di mahkamah berkaitan dengan perbicaraan 1MDB. Ini pasti menggemparkan Najib Tun Razak. Apa isunya? Ini. Saksi setuju bahawa
PSI adalah suatu kerja penipuan. Ini memang panas punyalah. Saya pun tak pernah baca, saya pun tak pernah tahu tentang isu ini. Jadi itu sebab tu, tolonglah dengar habis ulasan ini, laporan ini dan share kepada semua orang supaya semua orang pun tahu. Ini pendedahan daripada saksi di mahkamah berkait dengan kes 1MDB apabila saksi menyetujui PSI suatu kerja penipuan. Apa itu PSI? Dan apa pula kerja penipuan yang dibuat oleh PSI ini? Wow. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu keseluruhan skim membabitkan Syarikat Petro Saudi International Ltd atau PSI yang dikatakan menjalinkan usaha sama dengan 1MDB, One Malaysian Development Berhad, dengan suntikan dana bernilai $1 bilion adalah suatu penipuan semata-mata. Wow! Ini betul-betul luar biasa. Siapa yang mendedahkannya? Bekas peguam 1MDB. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini bekas peguam 1MDB dan saya yakin bekas peguam 1MDB ini mengetahui banyak perkara tentang 1MDB, banyak menulis tentang dokumentasi 1MDB, dan silap-silap hari bulan banyak fail yang beliau pernah lihat berkait 1MDB. Bekas peguam 1MDB, Jasmine Loh, ketika disual peguam bela Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada sesi pemeriksaan balas berkata, apabila difikirkan kemudian, beliau bersetuju bahawa PSI adalah suatu kerja penipuan semata-mata. Loh berkata demikian selaku saksi pendakwaan yang ke-50 pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Beliau juga bersetuju dengan cadangan Muhammad Safi bahawa ia bukan tugas Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu untuk menentukan bahawa syarikat PSI adalah entiti Arab Saudi yang sebenar. Menurut kes pendakwaan, satu usaha sama palsu antara 1MDB dan PSI dikenali projek Arya diwujudkan tertuduh iaitu Najib dengan 1MDB meminjam sebanyak $1 bilion kononnya untuk melabur dalam syarikat usaha sama yang dikenali 1MDB Petro Saudi Limited. Wang itu adalah untuk dimasukkan ke dalam akaun syarikat usaha sama di mana PSI memperoleh 60% saham dengan menyuntik beberapa aset melalui nilai yang diragukan. Bagaimanapun, usaha sama itu tidak dimasuki dengan PSI. Sebaliknya, melalui satu syarikat Petro Saudi Holding Keman Ltd dan Tariq Obaid, kenalan ahli perniagaan dalam buruan Loh Tiek Jo atau Jolo, melaksanakan perjanjian bagi mewakili Petro Saudi Keman. Sementara itu, Jasmine Loh bersetuju dengan cadangan Muhammad Safi bahawa pengurusan 1MDB sepatutnya melakukan penelitian wajar terhadap PSI sebelum wang 1MDB disalurkan dalam syarikat berkenan. Menurut Loh, pengetahuannya berhubung PSI ketika itu hanya berdasarkan dokumen diberikan seperti surat dari pihak bank dan maklumat daripada bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Dalam sesi soal jawab itu, Muhammad Safi bertanya kepada Jasmine Loh, adakah tugas Perdana Menteri untuk mengetahui PSI benar-benar wujud di Arab Saudi? Jasmine Loh menjawab, tidak. Muhammad Safi bertanya, adakah ia tugas pengurusan atau Wong and Partners Syarikat Perunding? Kata Jasmine Loh, ya, salah satu daripadanya. Muhammad Safi bertanya lagi, termasuk anda kerana anda dibayar tinggi, ya atau tidak? Jasmine Loh jawab, ya.
Sahrul Azharal yang memberikan keterangan pada 2019 mengakui usaha sama antara 1MDB dan PSI yang ditubuhkan pada 2009 adalah sebuah syarikat usaha sama yang gagal. Menerusi perjanjian usaha sama pelaburan strategik itu, PSI memiliki pegangan saham sebanyak 60%, manakala pegangan saham selebihnya, iaitu 40% adalah milik 1MDB. Dalam perbicaraan sebelum ini, 1MDB dimaklumkan bahawa menerusi perjanjian usaha sama itu, 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion US dollar, manakala PSI hanya menyuntik dana berjumlah 108 juta US dollar. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Quera bersambung esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.